Assalamualaikum dan selamat tengah hari ya, murid-murid tahun 1, 1C dan 1G bertemu lagi kita untuk hari ini bagi mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesihatan. Jadi untuk hari ini cikgu akan fokuskan kepada pendidikan kesihatan. Jadi tajuk pembelajaran kita hari ini adalah berkaitan dengan emosi saya ya. Emosi saya. Emosi saya ni maksudnya emosi kamulah. Ya. Jadi yang pertama sekali kamu kena faham apa emosi. Emosi tu apa dia Emosi apa yang kita rasa dalam fikiran kita, dalam jiwa kita. Ya. Emosi ni kita je yang boleh rasa. Okey, kalau nak tahu kita lihat dulu contoh-contoh emosi ya. Ini yang biasa murid-murid tahun 1 ataupun pada peringkat umur kamu yang rasa. Jadi emosi ni dia ada macam-macam emosi Semakin kita dewasa, semakin kita besar makin banyak emosi yang akan kita alami. Jadi di sini cikgu nak kamu tahu kamu mungkin dah tahu tapi ini sebagai apa pembelajaran lah kan. Mungkin kamu dah tahu ada di antara emosi-emosi ni kamu dah biasa lalui. Mungkin kamu ada lagi emosi lain yang kamu rasa. Okey, jadi dekat sini sebagai contohnya yang warna hijau ni, dikejar anjing di hujung lorong. Lari bertempian, lari. Saya apa? Saya takut. Ini yang pertama, emosi ni berkaitan takut. Biasa kita rasa takut. Rasa takut itu bergantung pada situasi yang kita alami. Seterusnya, jatuh terbentang padang sekolah, jatuh, tersungkur, tersalah langkah. Saya okey, malu malu Jadi pada peringkat umur kamu pun kamu perlu rasa malu contohnya pergi tandas cikgu selalu tengok tak masuk tandas lagi dah buka seluar. Jadi sepatutnya kamu patut ada rasa malu ada masa malu kalau nak buka seluar, masuk dalam tandas dulu baru buka seluar. Jangan buka seluar dekat luar tandas. Okey, seterusnya 3 hari cari merata-rata, kucing hilang tak jumpa-jumpa. Saya sedih sedih. Ini pun emosi atau perasaan yang biasa kita alami. Sedih. Yang ni sedih. Seterusnya, saban hari di rumah pengasuh, salah faham sampai bergaduh. Saya marah. Yang merah ni menunjukkan marah. Seterusnya, hari lahir ternanti-nanti. Ini contoh hari ternanti dapat hadiah senang hati. Saya gembira. Okey, ini di antara contoh-contoh emosi dan perasaan. Dan emosi ni dia mungkin ada banyak lagi bergantung kepada situasi, bergantung kepada keadaan Jadi ini yang biasa. Yang pertama takut, lepas tu ini apa, malu, ini sedih, ini marah dan gembira Ini perasaan atau emosi yang kita biasa lalui. Okey, balik kepada tajuk ni yang cikgu tunjukkan tadi. Nyatakan emosi yang kamu dapat lihat semasa hari persekolahan, hari pertama persekolahan kamu Jadi walaupun awak murid tahun 1 mungkin berapa bulan kat sekolah sebelum ni. Jadi doakan mungkin selepas ni, mungkin dalam bulan 9 ke bulan 10 kita dapat kembali ke sekolah dapat bersekolah macam biasa. Okey, jadi dikatakan kat sini hari pertama. Kalau hari pertama itu kamu mungkin masuk sekolah dalam akhir bulan 3 kan. Tapi cikgu tengok bagus bagus tahun 1, 1G ke 1C bagus, tak seperti sebelum ni sebelum ni tahun lepas sebelum kamu tu sampai nangis-nangis sampai panggil mak ayah tak nak datang sekolah. Tapi kamu bagus boleh masuk kelas sendiri, tak ada yang cikgu nampak nangis boleh jaga diri sendiri. Okey, kat sini boleh lihat tengok gambar ni ada budak ni
nampak muka dia macam marah. Marah mungkin ada sesuatu yang dia tak puas hati. Seterusnya budak perempuan ni tengok pada muka dia, dia rasa sedih. Tak tahulah dia sedih sebab apa. Adalah perkara yang berlaku ya. Lepas tu ini budak yang warna hijau, bawa beg baju hijau ni, muka dia menunjukkan dia gembira, maksudnya dia seronok datang sekolah, dapat jumpa kawan-kawan, dapat main sama-sama Okey, seterusnya tengok yang ke surat seterusnya. Dia cakap perlu atau tidak. Okey, sebelum cikgu terlupa kalau kamu ada buku teks ini muka surat 73 73 dalam buku teks pendidikan kesihatan pendidikan jasmani dan kesihatan tahun 1. Okey, seterusnya perlu atau tidak. Kita tengok dulu pada gambar ni. Ibu bapa membawa Nurmala membeli belah kerana sekolah akan dibuka tidak lama lagi. Ini cerita dalam gambar ni lah, dia buat contoh. Jadi untuk yang sebenar-benarnya sekolah dibuka ni, cikgu pun belum tahu dan pasti. Jadi pasal sekolah tu tunggu je depan TV. Kalau sekolah dan TV tu dalam berita cakap sekolah buka, kena pergi sekolah, kita pun kena pergi sekolah. Jadi ini contoh dia guna pun nama Nurmala ada kat sini satu C nama Nurmala. Tak ada semua lelaki kan ini Nurmala dia guna nama perempuan dan contohnya juga adalah perempuan lah. Okey, kat sini dia tengok mak ayah dia bawa Nurmala ni contohnya pergi beli barang kelengkapan sekolah. Contoh kat sini gambar yang ni yang sebelah kiri ni dia tengah cuba baju baru, baju sekolah baru. Dan sebelah kanan ni pula ada nampak baju yang warna kuning ni Nurmala tengok baju warna kuning ni cantik. Dia pun dah berminat baju kuning ni. Dia ingat dia nak beli, nak minta mak ayah dia beli. Lepas tu tengok kat bawah ni, dia macam berfikir yang manakah keperluan dan kehendak, jelaskan. Okey ini contohnya bagi keluarga yang tak banyak duit lah cikgu cakap, dan kurang kemampuan mungkin mak ayah dia ada mungkin ada duit untuk beli baju sekolah baju sekolah kadang-kadang kamu tak tahu kalau datang sekolah tu mak ayah kamu perlu beli baju sekolah, stokin seluar lelaki, kasut, beg, buku, alat tulis dan bayar yuran macam-macam jadi banyak sebenarnya bila kamu bersekolah, kamu dah masuk sekolah terutamanya awal tahun banyak duit yang mak ayah kamu habiskan untuk kamu datang ke sekolah. Jadi situasi kat sini Nurmala ni dia nak beli baju ke, baju cantik warna kuning ni ke, dia nak beli baju sekolah, kelengkapan sekolah. Jadi kalau kamu perlu beli sekolah mana yang lagi penting, baju ni ke ataupun baju kuning ni ke ataupun baju sekolah. Jadi baju kuning ni mungkin buat jalan, mungkin jangan pakai. Jadi baju sekolah ni nak pakai sekolah. Jadi kamu perlu tahu baju sekolah ni lagi penting daripada baju yang cantik ni warna kuning ni. Contohnya juga situasi cikgu selalu nampak kamu kat sekolah contohnya kan. Dekat kedai buku dekat ada jual pemadam. Cikgu tahu ada jual pemadam ke, pengorek ke, pensel ke yang cantik. Kamu mungkin tak bawa duit banyak kamu kalau mak ayah awak bagi duit banyak, cikgu tak ada masalah. Kalau awak daripada orang yang ada banyak duit berharta cikgu tak ada masalah. Tapi mungkin mak ayah awak dia bagi duit cukup untuk beli makanan sahaja contohnya. Tapi disebabkan kamu nak beli pemadam ataupun pensel yang ada kat kedai buku, kamu tak sanggup tak beli makanan. Itu di antara kehendak ataupun keperluan contohnya. Makanan tu adalah keperluan. Kalau kamu tak makan, kamu akan lapar. Kalau kamu tak makan, kamu boleh jadi sakit perut, boleh sakit. Dan pemadam tu adalah kehendak. Jadi kamu perlu pilih nak beli pemadam ke beli makanan. Nak sakit perut ke nak pemadam?
sanggup berlapar ke, sampai nak beli pemadam. Jadi pilih yang sepatutnya ya. Kalau ada duit lebih, cikgu tak ada masalah ya. Jadi lepas ni kalau nak beli apa-apa, contohnya lagi kalau pergi pasar raya dengan mak ayah ke, kadang-kadang kamu nampak permainan, kamu nak beli permainan tu contohnya, tapi kamu tak ada duit, biasanya mak ayah lah yang akan tolong belikan. Tapi kamu jangan pula berharap mungkin kamu boleh minta, tapi cikgu pun faham mak ayah ni kena kira-kira tu, kalau ada duit lebih barulah boleh beli. Dan kamu kena tahu mainan-mainan pun kadang-kadang tak ada yang murah-murah, kebanyakannya mahal ya. Jadi mungkin kalau kamu betul-betul nak mainan yang kamu nak tu, yang kamu mau beli tu, mungkin kamu boleh simpan duit sendiri. Okey, seterusnya macam yang cikgu cerita ni, jaga emosi. Ayah, saya hendak beli permainan ini. Yang macam cikgu cakap tadi lah, ayah kamu pula jawab, ayah perlu beli barang keperluan rumah. Jadi sebagai seorang ayah ni, ibu ni, cikgu faham kamu pun cikgu harap faham seorang ayah ataupun ibu ni macam-macam barangan yang perlu dibeli. Contohnya makanan kamu, nak bayar bil, nak isi minyak, nak beli makanan, nak beli baju, contohnya nak beli sabun ke, bayar bil elektrik ke. Jadi macam-macam yang ayah dan ibu perlu bayar dan perlu beli. Jangan tengok budak ni dia menangis-nangis nak minta permainan ni. Mak ayah pun kamu perlu faham mak ayah ni, mak ayah kita, kalau dia orang ada duit lebih, dia orang akan beli. Jadi kamu jangan sampai memberontak, sampai nangis-nangis. Jadi perlu faham ya. Sebab sebenarnya susah sebenarnya untuk mendapatkan wang ataupun nak mencari duit jadi kadang-kadang permainan yang ada dekat rumah tu pun sudah mencukupi. Okey, tengok pula dekat sini. Ya, situasi A. Dia kata yang kat sebelah kiri ni. Rizwan hendak juga alat permainan tu. Sabar nak. Contohnya ni dia cakap kat bawah ni dia kata nak juga. Ayah dia pun cakap sabar. Lepas tu ini satu lagi situasi B. Bolehkah ayah membeli alat permainan untuk hari lahir Zuan? Ayah dia bercakap, kalau ada duit lebih, ayah akan belikan. Terima kasih ayah. Jadi kadang-kadang kamu dah faham sebagai ayah ni, ibu ni dia sayang kat anak dia. Kat kamulah mesti sayang. Kat seelok-elok, sebaik-baiknya mak ayah ni, mak ayah kita, mak ayah awak cuba nak beri apa yang awak nak. Tapi yelah tengok kepada kemampuan, tengok pada situasi ni lah. Dia kata, ayah dia kata kalau ada duit lebih kan, macam cikgu cakap tadi lah, seorang ayah ni, ibu ni, dia ada macam-macam benda ataupun duit barangan yang perlu dibelanjakan. Bukan apa ni, bukan permainan saja yang mak ayah beli. Contohnya cikgu cakap kan, contohnya ayah ni beli, ayah kita ni kalau kita minta mainan ni, robot ayah beli, kereta ayah beli, contohnya kereta kontrol ayah beli, contohnya patung contohnya beli. Kalau beli semua, lepas tu ayah kita, ayah awak tak beli makanan, tak beli nasi. Sebab duit dah habis beli mainan. Habis tu kamu nak mainan je, tak nak makan jadi cikgu harap kamu faham dan kamu fahamlah mak ayah kamu, dan jangan memaksa. Okey. Jadi kamu pun dah darjah 1 dah hujung ni pun dah bulan 7. Jadi cikgu harap kamu boleh kawal kehendak dan kemahuan kamu. Okey, jadi sampai itu saja kelas kita untuk hari ini. Jangan lupa dalam sama kamu
jawab kuis ya yang cikgu bagi bersama-sama dalam WhatsApp ni ya. Itu pun sebagai tanda kehadiran kamu dan tanda kamu memahami apa yang cikgu ajar pada hari ini. Jadi kita berjumpa lagi. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.